ya, sebulat-bulat daripada Allah, bukan kita. Sebab tu jangan sombong. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Kepakaran kita, kepandaian kita, keupahan kita, kebolehan kita, bila-bila masa saja Tuhan Allah boleh ambil balik, ya. Dia tarik satu uratnya, lupa habis, tak ingat dah, habis, tak boleh buat apa, satu urat dia tarik tu. Maka tu kita kenalah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita telah ada, itu adalah memberi arti bahawa kita tertakluk di bawah kehendak Allah, genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Maka inilah sebahagian daripada perkara yang telah datang pada fikiran kami, kata Imam Ghazali, mengenai kebinasaan yang terbit daripada 4 sifat ini. Yang kita baca ada 4. Orang sombong ni 4 ni, ya. Pertama, panjang angan-angan, gopoh gapah, hasad, dengki dan takbur. 4 sifat ni. Nombor 1, panjang angan-angan, tulul amal, baca dengan hamzah, bukan tulul amal, tulul amal, baca dengan hamzah, panjang angan-angan, ya. Hasad, dengki, kemudian takbur. Itulah, ya. Cukuplah kepada orang yang berakal berhati dengannya, walaupun satu saja. Orang berakal satu ni pun dah cukup lah, tak payah 4. Mana salah satu berempat 4 sifat ini, ya, kalau ada pun dah teruk kita. Maka kita kenalah, ya. Lebih-lebih lagi daripada semuanya, sekiranya dia mementingkan kebaikan hatinya, dia mahu menjaga keselamatan urusan agamanya, dan Allah jua pemberi taufik. Sekiranya anda berkata, apabila adalah perkara ini menimbulkan kebinasaan yang datang di sifat-sifat buruk ini, dan memang wajib kita berjaga-jaga daripadanya, kita kena jaga daripada 4 sifat ni, jangan terkena kepada kita. Kita kena kenal dululah. Nak jaga kita kena kenal lah. Macam mana kita nak tahu, ya? Kita kena mengaji lah, pergilah dengar, ya, penjelasan daripada guru-guru dalam bidang berkenaan, ya. Nak kenal takbur tu. Sebab tu kita wajib belajar ilmu tasawuf ni, belajar wajib, tuan-tuan. Bukan kifayah, wajib aini. Wajib macam kita sekolah tu, kita mengaji juga tu, lah. Dia kena ada panduan, dia kena ada tempat catatan, dia kena ada tempat rujukan, dia kena ada tempat pertanyaan, nampak tak? Dan ada ujian. Ini ilmu. Kena mengaji dulu tu, ya. Kalau pakai main dengar saya tadi, dia kena committed langsung secara formal. Nampak tak, ya? Kalau sekadar dengar-dengar pun jadilah, bolehlah juga. Bila dengar-dengar ni akan memberikan satu inspirasi, buka jalan kepada kita untuk lebih serius memperdalamkan dalam meneliti, mengkaji dan memeriksa, ya, sifat ini. Itu kita kena faham, ya. Sebab ilmu tasawuf inilah saja yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh mendedahkan kepada kita, yang boleh menjelaskan kepada kita, yang boleh menyelesaikan masalah penyakit kita, yang boleh memberikan kebaikan kepada kita, yang boleh membekalkan sifat-sifat yang terpuji bagi kita. Ini adalah tasawuf, tuan-tuan. 3 ilmu wajib, tauhid, fiqh, tasawuf. Sebelum masuk kubur, bagi habis 3 ilmu ni, ya, bagi selesai. Itu dia. Kita kena mengaji. Ini kitab tasawuf lah kita mengaji ni. Alhamdulillah, kitab tasawuf. Masjid kita telah menyediakan satu masa, satu kuliah dengan guru yang nak mengajar, ya, ilmu tasawuf ini. Maknanya kita telah berikan ruh kepada qaryah kita, ruh kepada masjid kita. Nampak tak? Ya, ini patut kita kena faham. Ya. Jadi maka itu dikata oleh musannif, maka ketahuilah bahawa, ya, bahawa setiap satu daripada sifat tersebut mempunyai perbincangan yang banyak, dan sungguhnya telah banyak sekali kami perkatakan tentangnya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Asrarul Muamalatid Din. Dan kami akan sebutkan di sini perkara yang tidak dapat tiada yang perlu disebutkan. Itu dia Imam Ghazali kata. Maka kami berkata sambil memohon taufik kepada Allah. Nombor 1 dia bawa buat apa? Penyakit panjang angan. Panjang angan. Panjang angan-angan yang tak ada wawasan. Itu yang kata panjang angan tak boleh tu. Panjang angan-angan
yang tidak ada wawasan. Meleret tak habis. Tak ada wawasan. Kalau ada wawasan, adalah program, adalah projek, adalah tindakan. Tapi dah tak ada wawasan, duk buang masa lah, panjang angan. Al-imanu tamanni dia panggil. Iman yang dihiasi dengan angan-angan, tak mau jadi, nak masuk syurga, nak jadi ahli syurga, tapi ilmu tak cari, nampak tak? Amalan tak buat, persediaan tak ada, wawasan gelap, nampak tak? Macam mana masuk syurga? Itulah, ya. Maka dia kata tadi ini, maka kami berkata sambil mohon taufik bahwasanya panjang angan-angan itu ialah seseorang menghendaki hidup bagi tempoh waktu yang lama dengan pasti. Itu angan-angan nombor satu. Kalau boleh nak hidup lama, jangan mati, betul tak? Semua orang, semua bangsa, semua jenis manusia, semua daerah, ya, semua jenis manusia mesti ada yang ni, ya, hidup tempoh yang waktu yang lama dengan pasti. Cuba perhati tengok yang banyak duk jogging lah ni kan, duk jogging petang-petang, pagi-pagi, bukan orang muda, orang tua-tua. Orang muda-muda korang lah. Orang muda dia rasa dia boleh hidup lama lagi, dia tak payah jogging. Orang tua-tua kata kami nak mati lah, nampak tak? Mari kami jogging supaya kami tak mati. Itu dia, nampak tak? Confirm, ya. Alhamdulillah. Itulah kata tadi ni, ya, di kawasan saya tu, Baru tu, habis buat atas jalan raya. Bila pagi tu kosong lah, taklah banyak kereta depan dia berjalan. Yang berjalan semua orang separuh umur lah. Orang muda-muda tak mau, separuh umur. Sebab separuh umur ni dia jangka kata dia memang nak mati lah. Baik dia exercise bagus, pagi-pagi bersenam apa semua, panjang umur, jalan kaki. Bahwasanya panjang angan ialah menghendaki hidup bagi tempoh waktu yang lama dengan pasti, sementara pendek angan-angan ialah meninggalkan kepastian terhadap angan-angan itu dengan mengaitkan pengecualian dengan kehendak Allah dan ilmunya pada waktu menyebutnya, seperti dikatakan, jika dipanjangkan umur, insya-Allah saya akan ke Mekah pada tahun depan. Yang ni boleh lah. Angan-angan ni tak apa bagus. Ya, kalau Tuhan beri panjang umur ke aku nak pergi Mekah lah, baru kerja haji, nampak lah, ya. Di mana Sumatera nak makan angin, dia teringin nak pergi beras lagi, dia kata, nampak, kalau hidup saya panjang umur sikit, saya nak pergi makan angin sikit di beras lagi. Dia boleh cakap begitu. Dia kata beras lagi apa, kalau panjang umur pergi Mekah bawa umrah. Dia belum haji lagi lah, bawa umrah. Yang ni lebih baik beras lagi pergi cari apa, nampak tak, ya. Nak pergi cari batak itu, beras lagi ya. Batak banyak tu, batak Garo, batak Simalungun, batak Garo, batak Sirih, banyak situ. Pergi cari, ya. Di Mekah, ya. Nampak, kita terkena atok dia pula, angan-angan dia tak kena, nampak. Tu dalam stroke tu, tak nampak akhirat, duduk nampak dunia kita habis. Itu tak boleh. Maka tu kata Imam Ghazali, macam kata orang ni lah, ya, kalau saya panjang umur, insya-Allah, ya, maka saya nak pergi Mekah lah buat kerja haji, sebagai contoh lah, ya. Bagus lah tu, bagus, ya. Atau dengan mengaitkan dengan syarat ada kebaikan pada kemahuannya, seperti seorang mengharapkan panjang umur sekiranya ada ilmu Allah Ta'ala kebaikan pada panjang umur tu. Saya minta biar Tuhan panjang umur. Kalau panjang umur ni sentiasa membawa kepada ketaatan kepada Allah, nampak tak? Adakan satu doa orang minta mati, sahabat Nabi minta mati, Nabi kata jangan minta mati, mintalah bagi mati cepat. Nabi kata jangan minta bagi mati cepat, kalau sekiranya ya Allah, kalau hidup ini memberi manfaat kepada akhiratku, memberi kebaikan kepada akhiratku, memberi kebaikan kepada agamaku, menyuburkan amal ibadahku, maka engkau bagi panjanglah umur aku. Kalau sekiranya kalau panjang umur aku tadi ini akan aku jadi orang yang maksiat, melanggarmu, menyalahi ketaatan, menjadi orang yang jauh daripada kebaikan-kebajikan, engkau bagi mati awal dekat aku. Tu boleh, nampak tak? Yang tu boleh,
Itu kena buat begitu lah. Dua-dua tak mau, kacau. Nampak lah. Ini yang kita nak minta kepada Allah. Ya, macam hujan lah turun. Ni kita turun banjir hari ni kan teruk Banyak yang kereta-kereta hanyut macam sungai belah Kelang belah sana lah. Seluruh macam kita di Yan dulu. Ini jadi belah selatan sekarang kan Kita minta lah, ya Allah, kalau sekiranya hujan ni Kau timpakan atas kami sebagai satu rahmat-Mu yang beri kebaikan, dengan hujan itu bawa kebaikan kepada kami, Engkau turunlah hujan ini dengan penuh rahmat. Kalau hujan Kau turun ini memberikan mudarat kepada kami, menghukum kami, ya Allah, menyiksa kami, ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, dan Kau pindahlah hujan-hujan ini ke bukit bukau. Nampak tak? Boleh tak? Dia kenal lagu tu. Tu ada doa Nabi tau. Macam tu minta. Jadi sebab begini hari ni yang jadi macam-macam ni kepada kita ni tuan-tuan dan puan, kerana tak ada berkat. Berkat Tuhan dah angkat balik lah. Itu yang tak ada tu. Turun hujan bukan berkat, jadi gamat. Nampak ya? Subur, makanan-makanan subur, tanam-tanaman tadi bukan berikan manfaat kepada masyarakat, menekan lagi masyarakat. Nampak ya? Dengan harga yang tinggi dan bagai-bagai lagi. Itulah. Dia adalah golongan-golongan kapitalis ni yang cuba mengaut untung itu yang kita kata tadi, na'udzubillah. Baik ya. Maka kalau begitu, sekiranya anda menyebut tentang hayat kehidupan anda dengan pasti dan putus seperti anda berkata, sesungguhnya aku pasti akan hidup selepas nafas kedua atau saat kedua atau hari kedua. Ini tak betul ya. Maka anda adalah seorang yang berangan-angan panjang, dan yang demikian itu adalah satu maksiat yang anda lakukan. Kerap kali kita tengok orang sakit lah, sakit berat-berat kan. Sakit berat-berat ni dia harap dia hidup lah. Bukan dia saja, orang hidup yang ada hubung kait dengan dia pun minta biarlah dia panjang umur bagi sihatlah, banyak panjang umur Bila dah sihat, dia tak ambil tahu lah pasal Allah ni tak ambil tahu soal urusan akhirat patutnya kita kena lebih, bila Tuhan bagi sihat tu, kita kena rujuk balik kepada Allah menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah sukai, lakukan perkara yang Allah redha itu yang patut tak lupa. Sakit pula minta lagi pula hidup lagi, jadi pula sakit minta hidup lagi sekali, Allah bagilah hidup pula tapi bila Tuhan bagi hidup, bagi sihat balik, dia abaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Maka anda adalah seorang yang berangan panjang, yang demikian itu adalah satu maksiat yang anda lakukan kerana menghukum dengan pasti perkara yang ghaib. Nampak tak? Kita tak tahu benda tu. Sekiranya anda mengaitkan dengan kehendak dan ilmu Allah, seperti anda berkata, aku akan hidup insya-Allah, atau anda berkata, aku akan hidup lebih lama sekiranya dikehendaki Allah, menurut sebagaimana yang telah diketahui oleh Allah tentang kebaikan dan panjang umurku. Ada doa kan, Allahumma tawwir, Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana, jangan tawil umurana. Baca umurana makna lain lah. Allahumma tawil a'marana, ya Allah kau panjangkan umur-umur kami. Nampak dah? Ala salihin, engkau panjangkan umur kami di atas amalan-amalan yang soleh. Nampak dah? Minta begitu lah jangan baca umurana lah. Allah mengatakan umurana panjang buah kuda. Nampak dah? Tulang kuda. Ya Allah engkau panjangkan tulang kuda, atau panjangkan tulang kuda. Kacau umurana. A'marana. Tu dia kena baca begitu lah. Jangan baca umurana tulang kuda. Kuda tak belah pun minta panjang tulang apa. Nampak ya? Tu kena jaga tu lah. Salah sebut Arab ni. Jadi maknanya tadi sini, aku akan hidup insya-Allah, atau aku akan hidup lebih lama sekiranya dikehendaki Allah, menurut sebagaimana yang telah diketahui oleh Allah tentang kebaikan daripada panjang umurku. Maka semuanya mengaitkan demikian berarti anda telah keluar daripada hukum orang-orang yang berangan-angan, dan anda disifatkan orang yang meninggalkan angan-angan. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita cakap begitu baru tidak dikira angan-angan lah.
InsyaAllah aku panjang umur, insyaAllah. Boleh lah. Tak gitu kita pun sebut-sebut nama dia main. Selalu orang Melayu kata betul kan. Sebut-sebut nama keluar orang tu. Allah hang panjang umur. Aku sebut, kamu tu sebut nama hang tadi. Sebut-sebut nama hang tu hang jenguk yang tadi panjang umur. Kita kena kata insya-Allah aku panjang umur. Kita kena jawab lagu tu. Nampak tak? Insya-Allah semoga aku panjang umur. Mau kata lagu tu. Nampak tak? Tak masuk insya-Allah jadi maksiat. Jadi angan-angan panjang. Nampak tak? Silap ya. Tu kena jaga tu. Jadi jika anda mau hidup pada waktu yang kedua secara putus pasti, maka anda telah seorang yang berangan-angan. Sekiranya anda mengaitkan kemahuan anda dengan syarat ada kebaikan, nescaya anda telah keluar daripada hukum orang yang angan-angan. Panjang umur ada kebaikan lah. Nampak? Aku minta lah biarlah Tuhan bagi panjang umur aku ni. Nampak tak? Pasal apa? Aku mengaji banyak, aku tak mengaji lagi. Banyak aku tak faham lagi. Nampak tak? Biarlah Tuhan bagi panjang umur aku, ya Allah, supaya aku dapat mengaji, dapat faham agama lebih lagi. Macam kot dulu mungkin aku tak mengaji kot, lah baru nak mula mengaji. Yang tu bagus lah. Dengar aku sedap dengar ya. Bagilah aku panjang umur, insya-Allah. Aku duk pula anak-anak yatim ni banyak lagi, depan ni tak sekolah lagi. Kata lagu tu lah kot, dia dah belah anak yatim kan. Ada juga orang belah anak yatim kan. Dia pun